أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujjah kami. Ya Rabb, Ya Rabbal حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 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 حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم
النصير حسبي الله Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Wahai Tuhan yang maha مما نخاف lindungilah kami dari apa yang kami takuti. نجنا من Jauhkanlah القوم kami dari golongan yang الظالمين. Pensel makin lama kita guna makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan. Tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Tawau 100.7 FM. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda kembali bersiaran waktu ini bersama dengan saya Faiz Haji Osman. InsyaAllah kita nak ikuti lagi pengajian ilmu kita seperti biasa setiap hari Selasa 9 malam untuk kita tambah tentang ilmu adab kita malam ini dalam Bicara Adab, insyaAllah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Oh, sekali lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. DJ Baik, apa khabar, sihat? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak untuk minggu ni kita nak bicara lagi dalam bicara adab kita. Terima kasih kepada semua yang menyokong siaran ini, yang sama-sama berkongsi ilmu dan mengambil manfaat atas perkongsian bicara kita setiap Selasa ini, insya-Allah. Kita macam biasa berkongsi di live radio. Dekat Facebook ada, dekat YouTube ada. Anda boleh share, anda boleh tonton, komen dekat situ. Silakan, insyaAllah. Kalau minggu lepas kita dah berbicara tentang Ustaz pesan sama-sama dengan kita ruang untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu ada di sekeliling kita. Bagaimana kita buat baik dengan jiran tetangga kita. Minggu lepas kita belajar tentang adab bertetangga. Sahabat-sahabat kita kalau tak sempat ikuti minggu lepas, boleh tengok balik dekat Facebook, tengok dekat YouTube, cari je adab bertetangga. Dan insyaAllah minggu ni kita nak bercerita tentang perkara yang hari-hari saya sendiri pun kalau dekat radio inilah perkara-perkara yang kita buat. Adab ketika berbicara. Macam mana hari-hari kita, adakah kita beradab ketika menuturkan perkataan, adakah kata-kata yang kita keluarkan itu mengguris hati orang lain maupun sebaliknya. InsyaAllah kita nak dengar sama-sama dalam bicara adab kita pada malam ini. Jadi anda, jom kita ikuti pengajian ilmu kita. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan baca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar dan Allah kurniakan kepada kita taufik untuk beramal dengan apa yang kita pelajari, juga dapat kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, sahabat handai kita, agar kita menjadi dari golongan yang memberi manfaat kepada orang lain dan kita mengambil manfaat daripadanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نقدم إليك بين أيدينا كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sentiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk kita menyambung siri pengajian kita di dalam kitab adab yang membicarakan berkaitan adab-adab dalam kehidupan seharian kita. Kita dah bicarakan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan bagaimana jiran tetangga boleh membawa seseorang itu ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Bagaimana akhlak yang dipelihara dalam kehidupan berjiran dan bermasyarakat
Sehingga kalaulah kita tengok pada minggu lepas kita tak sempat nak bahaskan, ada di dalam kitab tersebut macam mana kita nak kira jiran, maka disebutkan 40 ke kiri jiran kita, 40 ke kanan jiran kita, 40 ke atas ke bawah, semua bahagian nak bagi tahu ramainya yang ada hak pada diri kita. Kalau kita rumah bertingkat sekarang ni DJ Faiz, tak adalah ke kiri kanan tu, ke kiri kanan tu tak ada. Tapi masih ada jiran di atas dan di bawah. Maka mereka juga ada hak yang perlu kita pelihara. Untuk pertemuan pada malam ini, sebagaimana disebutkan, kita nak bincangkan satu adab yang sangat besar. Bahkan adab ini terkait dengan semua orang. Kalaulah dia kata dia duduk dalam hutan tak ada jiran pun, dia tetap juga perlu punya adab dalam bab yang kita bicarakan. Iaitu tajuk yang ingin kita bicarakan pada malam ini, iaitu adab berbicara. Maka bila kita sebut tentang berbicara, sudah tentu ada anggota yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan, iaitu lidah. Maka ketika mana para ulama menyebutkan, kalaulah kita bicara dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala, menyebutkan untuk kita bersihkan hati kita, kita perlu menjaga anggota kita. Anggota kita yang 7 ni perlu kita pelihara. Dan salah satu daripadanya adalah lidah. Maka lidah boleh menjadi penyebab seseorang itu masuk ke dalam syurga, dan lidah boleh menjadi sebab seseorang itu Allah umbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok je lidah ni tidak bertulang, macam lemah je berbanding dengan anggota kita yang lain. Tetapi dia punya kesan lebih hebat ada kalanya daripada anggota yang lain. Perkataan yang dikeluarkan ada kalanya boleh menghiris hati-hati orang yang tidak berdosa. Bahkan boleh menyebabkan diri kita Allah campakkan ke neraka dan boleh mendapat kemurkaan Allah. Tetapi lidah yang dijaga dengan baik dan banyak pada lidah itu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Sebagai contohnya, ia akan menjadi penyebab seseorang itu mendapat kejayaan di akhirat kelak. Maka sekarang kita nak bahaskan tentang ketika mana kita nak berbicara. Bila kita nak berbicara, apa yang perlu kita jaga? Sebagaimana DJ Faiz sebutkan tadi, tugas DJ pula lagilah memang tugasnya berbicara. Kalau tak senyap, takkanlah Ustaz, kita nak buat apa isyarat pula. Siapa yang nampak dalam radio tu? Saya tak boleh bercakap ni. Saya tak boleh bercakap ni sebab apa? Saya ni kena kurang bercakap. Kena jaga cakap. Jadi nanti kena buang kerja lah pula. Bunyi tak berbunyi radio tu. Maka kita bukan semata-mata bicara cakap ni banyak atau sedikit, tetapi yang penting adalah bagaimana adab ketika berbicara. Kalau bahasa sekarang sebenarnya etika lah. Etika, apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak boleh cakap. Kalaulah dalam kehidupan dunia kita cakap sesuatu yang tidak mengikut protokol, boleh menyebabkan kita dibuang, boleh menyebabkan kita dimarah, boleh menyebabkan kita didenda. Maka sedemikianlah di dalam kehidupan kita dalam menuju Allah. Percakapan yang tidak ikut aturan Allah, yang tidak Allah redha, maka sudah tentu akan menyebabkan seseorang pelakunya itu akan diberikan balasan ataupun akan berdosa diri. Maka perbicaraan satu perkara yang kita kena jaga supaya ia menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita terus ke perkara pertama, apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala ketika mana membicarakan tentang adab-adab berbicara. Yang pertama, kata penulis, tidak ikut serta dalam membicarakan suatu keburukan. Bukan kita tidak boleh bercakap, tetapi ketika kita nak bercakap, maka jangan bicara tentang perkara yang buruk.
Jangan cakap, jangan komentar benda yang tidak memberi kebaikan kepada kita. Saya ingat satu kaedah yang mudah diberikan oleh guru kita yang mulia Al-Fadil Ustaz Hazri bin Hashim Al-Bindani hafizahullahu ta'ala. Beliau juga ke udara di IKIM pada hari Khamis. Pada hari Khamis. Di dalam kitab beliau ada sebuah kitab membicarakan berkaitan dengan Nabi. Tajuknya Tuhfatul Muhibbin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Maka beliau memberi satu kaedah yang mudah. Kata beliau, bagaimana bicara baginda Nabi SAW. Maka beliau sebutkan dalam daurah dulu saya ikut pengajian beliau. Beliau kata apa? Nabi SAW tidaklah berbicara tentang satu perkara melainkan Nabi tahu perkataan yang akan Nabi sebutkan itu akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Itu satu conclusion yang sangat padat sebenarnya. Ketika kita menimbang perbicaraan kita, maka timbang macam tu. Kita cakap ni dapat pahala tak? Kita cakap ni ada faedah tak? Kalau tak ada faedah, maka tak perlu kita bicarakan, tak perlu kita sebutkan. Maka antaranya disebutkan oleh penulis, jangan bicara sesuatu yang buruk. Baik perkara itu berkaitan dengan kita ataupun tidak. Kalau berkaitan dengan kita itu satu hal dah. Ini cerita buruk tentang orang lain, lagi tak ada kena-mengena. Kita lihat apa disebut Allah sebut dalam Al-Quran. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka membicarakan perbicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikanmu lupa akan larangan itu, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan tersebut. Maksudnya, bila kita duduk bersama dengan seseorang ataupun bersama dengan kumpulan, mereka berbicara dengan bicara yang buruk. Jangan ikut campur berbicara bersama dan sebaiknya keluar daripada lingkungan tersebut. Sebab apa? Apa yang haram kita sebutkan, haram untuk kita dengar. Kadang-kadang kita kata apa? Oh Ustaz, saya tak cakap Ustaz. Saya ni dengar je. Dia orang yang cerita macam tu. Apa yang kita tak boleh cakap, kita tak boleh dengar. Itu sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa tak bersalah bila kita tak dengar, kita tak cakap tu. Yang salah tu yang cakap tu. Kalau kita tak dengar, dia orang pun tak nak cakap. Sebab kita nak dengar lah yang dia orang cakap. Jadi berbicara pun tak boleh, cakap pun tak boleh, dengar pun tak boleh. Jadi keluar dari lingkungan tersebut. Jangan duduk dengan orang-orang yang banyak bicara buruk. Dalam kaedah sebut zikrul jafa waktu safa jafa. Kita ingat benda-benda yang tak elok waktu hati kita bersih, waktu kita tak ada fikir yang buruk. Itu nanti akan mengeraskan hati kita. Jadi kalau orang bicara buruk, jangan masuk dalam pembicaraan mereka, bahkan keluar daripada lingkungan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, menjauhi ghibah, yakni mengumpat orang lain, dan namimah. Ini dua perkara yang besar yang selalu berlaku pada lidah, pada pembicaraan. Bahkan ini antara perkara yang disebut yang membinasakan lidah. Apa dia? Mengumpat dan juga mengadu domba. Kita dah tahu ghibah ini satu perkara yang haram. Namimah, mengadu domba, satu perkara yang haram. Bahkan ada penegasan larangannya daripada Nabi, daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut la yadkhulul jannata an-namam. Orang yang mengadu domba, cerita dekat orang tu, dia ni cerita pasal hang, pergi kat orang ni, dia ni cerita pasal hang, dua-dua bergaduh. Orang yang mengadu domba tu
Nabi kata apa? La yadkhulul jannah. Takkan masuk syurga. Bila kita baca tentang ancaman-ancaman yang ada pada maksiat lidah. Ni perkara ni kita panggil maksiat sebenarnya. Kalaulah kita tak cakap maksiat, orang rasa macam alah, tak apalah. Tak apa. Bila nama maksiat tu dia jadi takut sikit. Jadi perkara ini sebenarnya maksiat lidah. Jangan kita rasa maksiat tu hanya pada mata, hanya pada kemaluan. Tetapi maksiat itu datang pada semua anggota kita. Maka antara yang sangat-sangat perlu dijaga, jangan bicara tentang orang lain. Mengumpat, namimah, kesimpulan dia apa? Bicara tentang orang. Sebab apa? Tanda orang yang baik Islamnya Nabi sebut min husnil islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Tanda Islam yang baik meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengannya. Saya teringat apa yang disebutkan oleh guru kami yang mulia Syekh Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Beliau sebutkan, kalaulah orang nampak botol arak tengah jalan, kan, nampak botol arak tengah jalan, kita akan jauh daripada botol arak tu. Sedangkan haramnya arak tu bila minum, bila kita hidangkan. Tapi kita nampak botol allergic sungguh kita. Sebab kita kata arak ni haram. Kita takut orang kata kita minum arak, kita yang beli arak tu kita yang buang. Jadi Syekh kata, apa hukum mengumpat? Haram Syekh. Apa hukum mengadu domba? Haram Syekh. Tapi orang buat elok je. Dia tak rasa pun berdosa. Sedangkan pengharamannya jelas. Jadi ini perkara yang kita perlu betulkan. Dan kita perlu ambil perhatian. Sebagaimana kita menjauhi arak dalam kehidupan kita kerana pengharamannya, maka ketika itu jagalah lisan kita daripada melakukan yang haram, bagi kita elakkan diri kita terjerumus ke lembah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, insya-Allah setelah ini akan kita bicarakan. Insya-Allah. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami dalam Bicara Adab. Kita bawakan tentang adab ketika berbicara. Kembali selepas ini. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Ikim Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih yang menonton siaran ini menerusi Facebook Live kita. Ya, anda boleh menonton siaran ini di Facebook Live. Kalau tak sempat, mungkin ada kerja dan sebagainya, boleh tekan button share. Kongsi dulu dekat wall anda tu untuk sama-sama kita dengarkan kembali hujung minggu, mungkin ada kesempatan waktu, insyaAllah. Dan kita bawakan malam ini adab ketika berbicara. Banyak lagi yang bakal kita bawakan untuk kita lihat sama-sama bagaimana kita menjaga lidah kita menuturkan perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Ustaz, silakan sambungan bicara kita, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan pada DJ Faiz hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita masih berbicara berkaitan dengan adab ketika berbicara. Kita sebutkan tadi antara perkara yang perlu dijauhi ketika kita berbicara adalah ghibah dan juga namimah. Dua perkara yang besar ini tak cukup kalau kita nak bicarakan 1 jam pun. Ia perlu kepada pentakrifan, dalil dan sebagainya. Tetapi cukup kalau kita simpulkan, jangan kita berbicara tentang orang yang boleh menyakitkan hati orang yang kita bicarakan tentangnya. Apatah lagi kalaulah kita punya perbicaraan boleh menyebabkan pertembungan antara orang lain. Sehingga di dalam halaman 206 tu disebutkan hadis tentang bagaimana Nabi melihat kesan kepada orang-orang yang mengumpat. Yang mana disebutkan apa dia? Nabi melewati suatu kaum yang kukunya dari besi. Mereka sedang mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah seseorang yang makan daging manusia kerana sebab perbuatan mengumpat. Nabi dah sebutkan apa akan jadi pada orang-orang begini. Tetapi kerana hawa nafsu yang menguasai kita, sehingga kita tetap masih melakukannya. Maka kita kena jaga diri kita baik-baik, jaga ahli keluarga kita baik-baik. Yang ketiga, tidak banyak berbicara kecuali jika pembicaraannya bermanfaat dan baik. Jadi, tidak kita cakap melainkan perkara yang baik-baik. Tadi kita dah sebutkan, antara caranya adalah ingat bagaimana Nabi SAW berbicara. Tidaklah Nabi berbicara melainkan perkataan Nabi itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, cakap yang baik-baik. Kalau tak cakap yang baik-baik, apa dia? Aw liyasmut, ataupun duduk diam aja. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketika kita berbicara, maka pilihlah berbicara dengan perkataan yang baik ataupun kita senyap. Maka ni kita nak kena mujahadah lah, DJ Faiz kan? Saya. Kita nak kena lawan kehendak hawa nafsu kita bercakap ni. Maka dulu Syekh kami pernah sebut macam mana supaya kita cakap benda yang baik-baik je dalam hidup ni. Macam mana caranya? Kalau orang nak kurus, dia kena diet. Saya. Jadi macam mana dalam hawa nafsu dia tak makan. Ketika dia nak makan, betul tak? Dia nak makan tapi dia tak makan. Kita kalau boleh ni, nasi kandar pun kita nak, semualah kita nak. Tapi sebab nak kurus, kita lawan. Maka sedemikian juga dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan mulut. Tapi bukan dengan tak makan. Tetapi caranya apa dia? Kata guru kami, hafizahullah ta'ala, ketika kita nak cakap, kita jangan cakap. Dan ketika kita tidak mahu berbicara, kita cakap. Ataupun berbicaralah. Tu kaedah yang, kalau saya tu kaedah yang penting lah. Macam mana tu? Ketika tak nak cakap, cakap. Ketika nak cakap, jangan cakap. Susahlah macam tu kan? Waktu nak cakap, jangan cakap pula. Waktu tak nak cakap, suruh bercakap. Satu perumpamaan mudah. Katalah contohnya, sekarang ni mungkin kita boleh sebutkan orang yang minat bola sepak tengok bola kan. Jadi
dia punya kekhusyukan dan tumpuan serta fokus pada bola sepak. Tiba-tiba mak dia, kalau kata anak-anak lah kan duduk di rumah, mak dia tanya, "Mat, dah solat belum?" Dia akan jawab, "Dah." "Dah makan belum?" "Dah." "Pintu dah kunci belum?" "Dah." Jawapan dia dah je. Sesuai dengan soalan. Sebab apa? Sebab keinginannya menonton bola. Tetapi cubalah dia tak ada buat apa, dia boring, dah duduk kat rumah ni kan. Asyik kelas je, PDPR, tak larat dah dia. Bola tak minat pula. Mak dia tanya, "Mat, dah solat dah?" "Oh, dah solat dah, dengan wirid, doa, baca al-Mu' siap dah, Mak." "Dah makan dah?" "Oh, makan tadi, siap goreng ni." Mak dia mungkin keluar kan. Dia syarah pula nak makan, dia makan apa, masak apa, dah kemas semua. Pintu dia dah siap kunci, lampu dia dah tutup, semua dia cakap. Sebab apa? Kerana keinginan berbicara. Maka kalau kita tak nak cakap, kita akan cakap benda yang baik. Dan hanya perkara yang perlu. Waktu kita tak nak cakap, maka kita cakap. Kita akan cakap yang baik. Waktu kita nak cakap sangat, ketika itu jangan cakap. Sebab tu dalam bab sedekah contohnya, bila waktu paling baik sedekah? Ketika kita rasa sangat kedekut. Itu waktu paling baik sedekah. Kerana ketika itu kita lawan keinginan hawa nafsu kita yang tak nak sedekah. Itu namanya mujahadah. Itu namanya mujahadah. Sebagaimana orang sanggup bermujahadah untuk menguruskan badan, maka kita pun kena mujahadah untuk cakap yang baik-baik. Kadang-kadang bila nak cakap dah kan, tak apalah, tak payah cakap. Pedulilah orang nak cakap apa pun. Tetapi kita tahu kalau kita cakap, sebenarnya kita menambah perisa pada perkataan orang lain. Tak dapat faedah sebenarnya. Bahkan itu akan merugikan kita di akhirat. Kemudian yang keempat, berbicara dengan jujur. Cakap yang baik-baik. Cakap yang jujur, kerana Nabi sebut sesungguhnya kejujuran membawa seseorang kepada amal kebaikan. Jadi jujur jalan nanti amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kebaikan membawa kepada syurga. Jadi ringkasnya, perkataan yang baik menjadi jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kelima yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, ketika kita nak berbicara, dalam perbicaraan kita ni ramai orang, ataupun kita mesyuarat, ataupun kita berbincang, maka apa kita kena buat? Dahulukan orang yang lebih tua untuk berbicara. Ni kalau kita bicara dalam adab makan pun macam tu juga. Ketika nak makan, bagi orang tua ambil dulu makanan tu. Maka sedemikian nak berbicara, walaupun kita mungkin ada idea, tapi cuba tanya pada orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih senior di tempat kerja kita ke, ataupun dalam perbincangan kita ke. Kerana ia adalah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tengok, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang ingin memulai berbicara terlebih dahulu, akan tetapi di sampingnya terdapat rakannya yang lebih tua, maka Rasulullah SAW mendahulukan yang lebih tua. Nabi kata apa? Kabbir. Maksud kabir tu bukan orang besar, tapi orang yang lebih dewasa, lebih tua. Maka dahulukan yang lebih dewasa. Yang keenam, disebutkan tidak banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapatnya sebab yang dibenarkan syarak, sehingga hal tersebut akan menyusahkannya. Maka jangan kita tanya urusan orang yang tak ada kaitan dengan kita. Bahkan urusan tersebut nanti akan menyusahkan kita. Tengok Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian menanyakan kepada nabimu tentang sesuatu yang tidak diterangkan kepadamu, maka akan menyusahkan. Jadi perkara yang tidak ada kaitan dengan kita tak perlu kita tanya. Bukannya semua benda kita perlu ambil tahu. Nanti orang kata, ustaz kita tak bermasyarakat pula. Ada benda yang kita boleh masuk campur, ada benda yang kita tak perlu masuk campur.
Saya pernah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengar ada orang tua-tua bersembang. Makcik-makcik, opah-opah lah sebenarnya, opah-opah. Bila dia cakap tu, kawan dia telefon. Maka dia kata, apa cerita? Cerai ke? Apa kahwin ke? Tunang ke? Macam tu lah lebih kurang. Perbicaraannya dah tahu dah. Cerita kalau ada orang kampung dia bercerai, orang kampungnya kahwin, kemudian adalah hal-hal apa orang kampungnya bergaduh, dah tahu dah tajuk yang nak dibincangkan. Maka perkara tu tak ada faedah. Dan bila kita melihat pada masyarakat kita ada yang berlaku macam tu, maka itulah sebenarnya yang berlaku. Itu sebenarnya yang berlaku. Kemudian ketika mana kita nak berbicara, kalaulah ia berkaitan dengan hukum hakam, maka kata penulis di nombor 9, bila mana ia berkaitan dengan halal dan haram, jangan dibicarakan tanpa ilmu. Ni kita kena jaga juga ni. Hari ini semua orang rasa dirinya layak untuk memberikan hukum. Hari ini semua orang merasakan dirinya layak untuk menghukum seseorang. Ada kalanya orang awam menghukum orang-orang alim. Orang awam mengatakan orang-orang alim ni punya jawapan tak tepat dan sebagainya. Jadi kalau kita tak tahu, jangan sebut. Apatah lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara-perkara itu berkaitan dengan hukum syarak. Jadi kena jaga perbicaraan kita, terutama berkaitan. Kalau kita tak tahu, janganlah kita jawab saya rasa. Saya rasa hukumnya macam ni. Saya rasa hukumnya. Hukum syariat sudah ada ketetapannya. Maka serahkan kepada ahlinya ketika mana kalau kita tidak mengetahui tentang jawapannya. InsyaAllah setelah ini kita akan bicara lagi sedikit perkara dengan berkaitan dengan adab berbicara. Macam mana kita nak cakap sesuatu perkara agar apa yang kita bicarakan tidak membatalkan amalan kita. Kadang-kadang kerana perbicaraan kita dijerai, segala perbuatan kita pahalanya rupanya sebab kita yang cakap, bukan pasal orang lain pun. Jadi kita akan bicarakan setelah ini, InsyaAllah. Hanya kerana lidah, InsyaAllah kita nak dengarkan bicara kita seketika nanti. Adab ketika berbicara, dan nak minta juga Ustaz kongsikan setengah orang nanti cakap, saya tak cakap pun, saya tulis je dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, tu ada tak kena mengenai dengan lidah. InsyaAllah kejap lagi Ustaz kita nak sambung lagi dalam adab berbicara. Jadi anda terus setia bersama-sama kami dalam bicara adab kita. Kembali seketika nanti. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Vaksin ni tidak sama semua, okey. Kita ada lebih kurang dalam 100 vaksin yang masih dalam pasaran sekarang. Ada yang baru stage 2, ada yang baru stage 3 dan sebagainya. Cuma yang saya nak maklumkan sekarang, vaksin yang FDA approve sekarang ada 2, iaitu Moderna dan Pfizer. Pfizer tu kalau kita tahu, 2 orang saintis daripada Turki yang berpengalaman di Jerman, Muslim. Mereka menggunakan satu teknologi yang baru. Dia berbeza dengan teknologi vaksin sebelum ni. Contohnya macam kita kata China Sinovac. Mereka menggunakan virus vector. Virus vector maknanya macam mana? Mereka menggunakan sebahagian daripada bahan daripada kuman itu, menggunakan virus yang selamat daripada kalangan coronavirus juga, iaitu influenza virus vector itu, untuk bawa mesej itu masuk ke dalam badan supaya memberitahu pada imun sistem kita ini untuk bereaksi kepada kuman itu dan mengeluarkan immunoglobulin yang cukup untuk boleh mengawal jangkitan. Itu adalah Sinovac, China kita panggil. Tetapi teknologi yang lebih moden dan lebih maju daripada itu ialah menggunakan mRNA, iaitu messenger RNA. Messenger RNA ini dia bukan merupakan satu jenis kuman, dia hanya merupakan protein, protein coding. mRNA ini sebenarnya dia bukannya living pun, dia tak hidup. Tetapi mRNA ini apabila diberikan kepada badan akan ambil mRNA ini, dan sel kita sendiri dalam cytoplasma kita akan mengambil mRNA ini dan interpret mRNA itu, message itu diinterpret sehingga mengeluarkan satu S-spike protein dipanggil, protein S. Kalau kita tengok coronavirus, semua orang kenal sekarang ni, dia ada dia punya ujung tu, dia panggil S protein, spike protein. Spike protein inilah dikeluarkan oleh tubuh badan kita sendiri daripada messenger RNA yang dapat dalam vaksin itu yang dimasukkan ke dalam badan kita, dan melalui penularan spike protein yang tubuh kita sendiri buat dalam badan kita ni, maka immunoglobulin kita akan respon. Immune respon dalam badan ni ada 2 bentuk. Satu dipanggil humoral ataupun B cell, mengeluarkan immunoglobulin.
Satu dalam bentuk memory cell ataupun T cell yang akan mengeluarkan memori. Jadi walaupun misal kata kajian menunjukkan bahawa immunoglobulin dalam badan tu hanya bertahan selama 6 bulan hingga setahun saja, tetapi kita masih ada T cell dalam badan sebagai memori, sehingga jika sekiranya walaupun immunoglobulin itu telah turun, jika kita terdedah kepada kuman COVID-19 maybe 1 year later ke dan sebagainya, T cell kita akan activate balik kitanya beast untuk mengeluarkan semula immunoglobulin itu sebab kita dah ada memori dalam badan kita. Jadi tempoh setahun itu setidak-tidaknya akan mampu untuk menjadi circuit breaker untuk kita kawal penularan masyarakat dan capai satu herd immunity di mana kawalan sepenuhnya boleh dicapai. Petikan dari Surat Kesihatan bersama tetamu Profesor Dr. Amaluddin Ahmad. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Apa pun yang sedang dilaksanakan waktu ini dalam Bicara Adab, kita dengarkan perkongsian bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk adab berbicara kita. Terima kasih yang menonton di Facebook, dengar di radio dan tonton juga di YouTube. Ustaz, kita nak sambung lagi bicara kita pada malam ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz. Bidhullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sedikit lagi pembicaraan kita berkaitan dengan adab ketika berbicara. Kata penulis hafizahullah taala di maka jangan kita memotong pembicaraan orang lain. Ini bahagian daripada adab. Sebagai tanda kita seorang yang beradab, apatah lagi kalau yang berbicara itu ada bersama dengan mereka. Maka jangan potong pembicaraan orang lain. Kalau tengah cakap, kita pun nak cakap juga, nak bagi tahu kita pun tahu juga. Maka itu perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kemudian yang ke-11, mengulang pembicaraannya sampai seseorang diajak berbicara dapat memahaminya secara sempurna. Ini terutamanya kalau para guru lah. Para guru kan PDPR, kadang-kadang kejap-kejap line sangkut. Kejap-kejap tak berapa dengar. Silap-silap kita tengah berbicara ni pun ada yang sangkut. Saya pun tak pasti juga. Saya rasa macam ada sangkut sikit-sikit kan. Tapi line tu benda yang tak nampak, saya pun tak tahu dia sangkut ke tidak. Jadi disebutkan apa? Ketika kita berbicara, maka kalaulah kita berbicara dengan orang, maka Allahumma salli, kita bicara sampai orang tu faham. Ada sebuah kitab namanya Kitab Ar-Rasulul Muallim. Cerita tentang bagaimana Nabi SAW sebagai seorang guru. Maka antara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW berbicara dengan Nabi mengulang sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita berbicara, mengajarkan kepada seseorang ataupun berbicara dengan seseorang, bicara sampai dia faham. Itu adabnya. Jangan kita cakap, tak faham lah, tak faham sudah lah, lantang lah. Tak boleh macam tu. Tapi kalau kita bicara, biarlah sampai orang faham. Ataupun ada orang kata, macam mana tadi? Lambatlah hang ni, nanti tanyalah orang lain contohnya. Jadi sebaiknya bila kita cakap dengan orang, maka ketika itu kita bicara sampai dia faham. Baik. Perkara seterusnya kita nak sebutkan di nombor 14 ataupun di nombor 13 lah kita boleh ambil, disebutkan ketika menerima telefon, ketika mana kita dapat panggilan telefon, maka yang lebih utama adalah tidak mengucapkan lafaz hello, kata penulis, tetapi mulakan dengan perkataan ya Allah ataupun assalamualaikum. Jadi biar permulaan itu dengan ibadat. Lafaz salam, bagi salam tu dapat pahala. Jadi gunakan lafaz yang kita bila mana melafazkannya dapat pahala.
Itu antara adabnya. Dan itu menandakan ciri-ciri seorang Muslim. Bila mana kita angkat telefon, ataupun kadang-kadang kita tengok yang call tu orang yang kita dah kenal. Kita pun terus angkat. Tak pernah-pernah telefon ni. Hari ni pula telefon. Contohnya. Jadi tetap mulakan dengan bagi salam. Mulakan dengan bagi salam. Assalamualaikum. Kepada yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Itu tanda kesempurnaan adab kita dalam berbicara. Seterusnya perkara yang ke-14. Yang ni kita nak ambil penekanan sikit. Apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, berkata dengan kalimat yang baik atas nafkah yang telah dikeluarkan untuk amal ketaatan. Poin yang diberikan oleh Habib Muhammad Amin hafizahullah ta'ala adalah ketika mana nak berbicara tentang sesuatu yang kita keluarkan untuk benda baik, maka kita pilih perkataan yang baik. Ni penting. Contohnya apa? Katanya, aku telah mengeluarkan nafkah 50 juta untuk biaya nikah. 50 juta tu 50 juta rupiah. Yang 50 juta ringgit kaya sangat kita ni. Tetapi maksudnya 50 juta rupiah. Atau untuk menunaikan ibadat haji atau untuk menjamu tamuku. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita keluarkan untuk agama, kita kena ingat, DJ Faiz, tak pernah sia-sia. Kita keluarkan duit sedekah bantu orang. Kita gunakan duit kita pergi haji. Kita guna duit kita nafkah ahli keluarga. Itu tak pernah sia-sia. Itu kita kena ingat baik-baik. Maka kemudian disebutkan apa? Dan janganlah mengucapkan aku telah rugi. Kecuali pada perkara yang dimakruhkan atau diharamkan, maka diperbolehkan. Masa saya mengaji ni dulu, saya ingat penulis menyebutkan kepada saya, contoh. Dia kata apa? Kalaulah kita menyebutkan sesuatu yang kita buat untuk agama Allah Ta'ala, tapi kita rasa ia sia-sia, maka terbatal amalan tersebut. Contohnya apa? Contohnya kita pergi haji ni. Orang pergi haji kadang-kadang kan mahal. Bukan semuanya ikut pakej yang diberikan kerajaan. Ada orang yang pergi RM20,000, RM30,000, RM40,000, RM50,000. Saya pernah tengok ada orang pergi sampai harganya RM200,000. RM200,000 bukan jumlah yang sikit ni. Jadi dia dah keluarkan duitnya yang banyak untuk pergi haji. Maksudnya dia nafkahkan duit ni untuk agama. Tiba-tiba bila balik ke tanah air, dan bila pergi Mekah ni banyak pakai duit ni. Bila balik ke tanah air, orang ajak buat baik. Orang ajak buat baik. Orang kata, ni ada contohlah. Ni ada kumpul-kumpul duit untuk sumbang perigi contohnya. Perigi dekat Kemboja ke dekat mana-mana lah. Ataupun ni ada program kutipan untuk dana sekian-sekian. Dia kata, minta maaf lah tak boleh nak join ni. Duit dah habis pergi Mekah. Duit dah habis pergi Mekah. Maka dulu Habib sebut pada saya, orang yang merasakan apa yang telah digunakan untuk agama tu sia-sia, maksudnya habis duit dan sebagainya, maka perkataan itu akan membatalkan amal yang telah dilakukan. Itu yang kita kena cakap. Dan kita kena ingatkan, jaga kita punya mulut ni. Benda-benda baik yang kita dah buat, jangan sampai kita membatalkan pahala yang kita dah lakukan. Ini satu kerugian hanya kerana lidah yang tidak dijaga. Maka ingatkan diri kita, segala perkara yang kita lakukan untuk agama tak pernah sia-sia. Tak pernah sia-sia. Jadi jangan rasa dah habis, jangan rasa rugi, jangan rasa tak bernilai. Tak. Kalau kita dah pergi haji dengan menggunakan duit yang banyak, maka itu infak kita untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nafkah yang kita gunakan atas nikmat yang Allah bagi, kita mampu pergi dengan harga yang mahal, tak ada masalah. Tetapi jangan lepas itu kita rasa penyesalan, kita rasa rugi, kita rasa itu satu perkara yang perlu kita jaga. Maka kita tahu
Dan kita kena ambil tahu bahawasanya lidah boleh menyebabkan amalan kita terbatal. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad, jangan kamu jadi orang yang muflis daripada amal. Sedemikian juga kita kena ingat, jangan kita jadi orang yang muflis daripada pahala. Kita ingat dalam pahala kita ni ada berbakul-bakul lah dekat akhirat. Bila kita sampai di akhirat, tengok bakul pahala kosong. Rupa-rupanya terbatal amalan-amalan itu kerana lidah-lidah yang kita tak jaga. Perkara ini kita rasakan kecil. Tetapi kita sangat takut kalaulah nanti kita menjadi orang yang berterusan menyesalnya di akhirat. Kita tak rasa sekarang, tetapi nanti di akhirat kita akan merasainya. Rasa menyesal, rasa rugi dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara terakhir mungkin kita boleh sebutkan pada malam ini adalah di halaman 211. Apa yang disebutkan oleh penulis, ketika kita nak berbicara, datangkan niat-niat yang baik. Datangkan niat-niat yang baik. Kita sebutkan bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mujahadah untuk jaga mulut daripada cakap yang tak elok ni bukan hanya sekarang dilakukan, tetapi daripada kalangan salihin lagi mereka dah aplikasikan. Bahkan para sahabat sendiri, mereka mujahadah, mereka lawan kehendak diri mereka dalam berbicara. Maka macam tu juga kita kena lawan diri kita daripada cakap benda-benda yang tidak berfaedah, kerana kita inginkan lidah kita ini nanti banyak menyebut zikir daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak mulut kita ni menjadi sebab masuk syurga, maka kita kena cakap yang elok-elok. Maka di sini disebutkan di antara niat-niat yang baik ketika berbicara, yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Allah bagi kita nikmat, boleh berbicara, maka kita cakap yang baik. Itu tanda orang yang mensyukuri nikmat mulut ataupun nikmat lidah. Yang kedua, supaya dapat mengajarkan ilmu. Kita niat kalaulah kita ada ilmu, maka kita niat kita nak berbicara untuk sampaikan ilmu tersebut. Kita niat kalau kita nak berbicara, kita nak senangkan hati orang lain. Orang bila dengar kita cakap ni seronok, maka niat macam tu dapat pahala. Tapi kalaulah kita ni bila buka mulut je orang dah takut dah, stres dia dengar bila kita cakap, maka itu tanda satu perkara yang tak baik. Niat untuk bantu orang lain bagi nasihat, niat untuk menjawab hukum hakam. Kalau dia tu orang alim, maka dia niat berbicara untuk sampaikan hukum, dapat pahala. Dan tengok apa penulis kata, niat untuk mengamalkan adab-adab berbicara. Sampai macam tu sekali para ulama fikir, kalaulah daripada perbicaraan, apa yang mereka nak bicarakan? Mereka berbicara untuk amalkan adab-adab dalam berbicara. Jadi itu serba sedikit daripada apa yang disebutkan oleh penulis daripada kitab adab berkaitan dengan adab berbicara. Secara kesimpulannya, mungkin kita boleh sebutkan dalam kehidupan, lidah merupakan salah satu daripada anggota yang perlu kita pelihara. Walaupun ianya tidak bertulang, tetapi ia boleh menjadi penyebab seseorang ke syurga Allah, juga boleh menjadi penyebab seseorang itu mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka basahkan lidah kita dengan zikir dan berbicaralah dengan perbicaraan yang boleh mendatangkan pahala. Ketika mana kita ingin berbicara, maka jangan bicara. Sebagaimana disebutkan, man samata najah. Siapa yang diam, maka itu adalah kejayaan pada dirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada kali ini. Bicara kita dalam adab ketika berbicara. InsyaAllah banyak yang dah pun kita dengarkan perkongsiannya. Semoga dapat kita beri pelajaran dan dapat kita praktikkan